Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiramin Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan marzukin, hamdan maqbulin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bil uqam wa tanfarijul bihil quram wa tuda bihil hawaij wa tunaluhu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuri fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa nawwir qulubana kama nawarta samsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid Nurul Hidayah Kampung Parit Yub serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati Tuan Imam, yang dihormati Tuan Bilal, yang dihormati Ketua Kampung, yang dihormati para alim ulama,
yang dihormati tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dan anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Kabari kapeh waras, alhamdulillah. Iso nyauri ki waraslah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, yang tak terbilang. Terutamanya kita bersyukur kerana dikurniakan sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa, berharap penuh, berusaha semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan di hujung kehidupan kita, kita dalam keadaan hidup kita, mati kita dalam keadaan beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini tuan-tuan, saya ingin kita sama-sama mengulang kaji, iaitu berkenaan hidup berkasih sayang. Yang mana tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita ni tuan-tuan hadirin hadirat, hidup hendaklah menyemai perasaan kasih sayang. Ya, di antara tanda-tanda orang-orang yang beriman ataupun tanda-tanda mukmin yang sejati, adakah kita lihat dari segi jubahnya? Jubahnya labuh, adakah dia tu tanda orang yang beriman? Ataupun kita lihat tasbihnya, tasbihnya besar macam bola golf contohnya. Ataupun kita tengok dahinya ada tinted, tinted ni maksudnya dah hitam. Adakah kita lihat tanda-tanda orang yang beriman tiga perkara itu? Jawapannya tidak. Ya. Salah satu tanda orang yang beriman iaitu tuan-tuan hadirin hadirat, dia suka campur dalam masyarakat. Ya. Dia suka campur hidup dalam masyarakat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad, dan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-mu'minul ladzina yukhalitin nas wa yusbiru ala azahum khaira minal ladzi la yukhalitun nas wa la yusbiru ala azahum. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang-orang mukmin yang bergaul dengan manusia, ya, orang-orang mukmin ni yang bergaul dengan manusia dan sabar di atas perangai-perangai mereka adalah lebih baik daripada mukmin yang tak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Jadi tuan-tuan, orang-orang di antara tanda-tanda orang yang beriman ni, dan Allah Ta'ala suka, Nabi suka, iaitu Allah Ta'ala suka orang-orang beriman ni bercampur dalam masyarakat, bersabar dalam hidup dengan ahli-ahli masyarakat. Itu adalah mukmin yang lebih baik daripada mukmin yang tak campur masyarakat. Ya, ada kematian dia tak pergi, jiranya loro yo ora lunga, ono gotong royong yo ora lunga, lagi-lagi gotong royong kubur pun ora lunga, contohilah, ya. Dia tak campurlah masyarakat. Itu adalah mukmin yang tidak disukai. Mukmin yang baik, mukmin yang disukai oleh Allah, tanda-tanda mukmin yang sejati itu, dia hidup suka campur dalam masyarakat dan dia sabar di atas perangai-perangai dalam ahli masyarakat. Kita ni ibaratnya kalau kelapa sak tandan, ora kabeh api. Ya, dekat jari makula. Sing ono api, sing ono apa? Kopior. Kopior ya. Oh ya. Ada yang okey, ada yang tak okey. Dah hidup dalam masyarakat tuan-tuan. Lagi tuan-tuan contohnya pegang ketua dalam satu organisasi, kena sabar. Jadi pengurusi masjid, kena sabar. Jadi imam pun kena sabar. Ada ahli masyarakat ni, kita cakap sepatah, dia jawab 20 patah. Ya. Ada yang kita cakap berbuih-buih, diam aja, buat tak tahu je. Ada yang kita tak cakap, dia lagi cakap lebih dulu, pun ada juga.
Berbagai-bagailah telatah. Kita kena sabar. Jadi imam pun gitu juga. Tapi bukan imam sini. Imam sini jempol. Ya. Jadi imam, dia punya jemaah pun macam-macam telatah. Baca surah pendek, dia bising. Alah mamam, asal rakaat kedua baca suratul Ikhlas. Anakku neng rumah tadika pun apa suratul Ikhlas. Ya Allah, banyak baca suratul Ikhlas tu salah ke? Woi, banyak kelebihannya. Kan? Imam baca surah panjang pula. Disalahkan pula. Mamam. Agak-agak kalau baca surah panjang-panjang tu, apa eloknya ditambah? Yo hadis sing ngomong kaya ngono lho. Ya Allah, pendek salah, panjang pun salah. Jadi imam ambil keputusan senang gini aja. Baca surah yang biasanya makmum tak hafal. Kalau surah yang tak hafal ni tuan-tuan, dia baca 4 ayat pun macam panjang ya. Padahal 4 ayat 3 ayat je tuan-tuan. Itu contohlah teknik lah. Tapi sini tak ada komplain bang. Bagus semua. Contoh. Berbagai-bagai ya. Jadi kita kena sabar tuan-tuan. Tuan-tuan. Rupa-rupanya ganjarannya begitu besar. Ya. Kita kena pupuk hidup kasih sayang. Bak kata orang tua tuan-tuan. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Ya. Dengan iman hidup akan terarah. Dengan cinta ataupun kasih sayang, hidup menjadi indah. Saya ulang balik semula kata orang tua. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Betul? Mudah dapat kerja, mudah masuk surga. Lagi apa? Mudah berjaya. Betul? Tuan-tuan dulu dengan ilmu. Kita zaman saya dulu tuan-tuan, tak ada peti ais macam tuan-tuan sekarang. Saya ingat dulu walaupun saya lahir tahun 74, peti ais tak ada. Jadi nak minum air sejuk ni tuan-tuan, beli apa namanya tu, air botol limnit. Limnit ni? Lamnit ke limnit? Lamnit lah. Ada gambar singa, apa, harimau ke singa yang tengling gitu lah. Kan? Nak minum air sejuk susah. Nak pergi sekolah, ambil botol lamnit tu, diikat karo beladar ataupun gedobok pisang. Adik-adik faham tak ni? Dia tu. Gedobok pisang diikat ngono, direndam, rendam neng kolah. Ya, direndam dekat kolah ke, kadang-kadang rendam dekat parit. Balik sekolah, panas-panas jepret, nek ngomong-ngomong panas jepret. Nek gini aku tak reti lah ngomong-ngomong ya. Panas jepret tengah hari diangkat. Oi, baru dapat minum air sejuk. Itu pun kadang-kadang tak nasib baik. Adiknya tak sekolah dah minta je. Sebelum abangnya balik sekolah, dia dah minum dulu. Dia masuk air parit, dia masukkan kat dalam. Pernah berlaku tuan-tuan. Ya Allah, susahnya dulu nak minum air sejuk. Ya, paksa rendam dekat apa ni? Dekat parit. Tapi dengan ilmu teknologi tuan-tuan, sekarang nak minum air sejuk, anak kita apa susah? Pagi buat minum Milo, panas tak habis, masukkan dalam freezer. Betul? Freezer ya? Balik sekolah dah dapat makan aiskrim Milo. Betul? Dengan ilmu menjadi mudah. Dulu orang pergi haji, arwah bapak saya ni last naik kapal laut. Pergi 6 bulan, balik pun 6 bulan katnya. Sampai dia pergi haji pun lupa yang dia pergi haji. Macam-macam dah tinggal lah, tak pernah nampak. Saking lamanya tuan-tuan. Tapi sekarang orang pergi haji 8 jam, 9 jam dah boleh sampai dengan ilmu. Betul? Ilmu menjadi mudah. Dengan iman hidup akan terarah. Iman yang benar, iman yang hak. Berpegang pada itikad ahli sunnah wal jamaah, selamat dunia dan akhirat. Dan nombor 3 yang kita nak bahaskan, dengan cinta. Dalam bahasa Arabnya hub, dalam bahasa Cinanya ai, dalam bahasa Italinya amore. Betul tak ni? Itali amore. Dalam bahasa Korea sarang. Dalam bahasa Inggeris love. Dalam bahasa India mere tomse piar. Piar katehe. Piar itu dalam bahasa Pakistan. Semuanya makna yang sama tuan-tuan. Ya. Dengan cinta,
dengan hub, dengan aib, dengan amore, hidup menjadi indah. Dengan cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, hidup menjadi indah. Tak payahlah dulu masa kita cinta dengan isteri kita dulu. Masa mula-mula bertunang, Masya Allah, Tabarakallah. Saya tak cakap dengan orang lah. Ini masuk TV ya? Tak apalah. Masuk TV, masuklah. Masa dulu saya bercinta, Masya Allah. Baiklah rumah saya yang pertama tu, saya parit nombor 5, rumah saya parit baru. Parit nombor 5, parit baru. Memang satu arah. Kalau saya pergi kerja daripada Minyak Beku balik, terus parit nombor 5. Tapi saya sengaja balik ngajar pukul 6.30, sengaja dilajakkan tuan-tuan. Sembahyang maghribnya dekat parit baru. Padahal parit nombor 5 lagi dekat, sengaja dilajakkan. Sebab mertua saya masa tu, bakal rumah saya tu, rumahnya sebelah masjid. Lalu nampak bumbungnya pun dah terubat rindu. Indah betul. Nampak bapaknya pun dah rasa seronok sangat. Rumah saya nama Nora Pizza. Pergi bandar, nampak nama Pizza Hut pun rasa seronok. Tu saya lah tuan-tuan. Indahnya bercinta tu. Jadi tuan-tuan, hiduplah dengan penuh berkasih sayang. Janganlah kita hidup tak campur masyarakat. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di antaranya cara kita hidup masyarakat. Kenapa disuruh campur masyarakat? Contohnya amalan solat berjemaah. Terutamanya bagi lelaki ni, solat berjemaah, ya, solat fardu 5 waktu ni dituntut orang lelaki solat berjemaah di mana? Di masjid dan di surau. Walaupun dekat rumah tuan-tuan boleh solat berjemaah dengan isteri. Saya tuan-tuan, saya umam, saya bukan tak nak sembahyang dekat masjid. Masjid ni ekornya adalah 1, 2, sifat kira pula banyak juga ni pula. Tempat saya kat rumah ni lagi usuk lah tuan imam. Saya dekat rumah ada bilik khusus untuk bilik solat. Biliknya kecil tapi ekornya 2 horsepower. Saya dekat, kalau dekat masjid ada budak lari sana lari sini, saya tak konsisten, tak fokus lah. Jadi saya suka sembahyang dengan rumah, dekat rumah saya, dengan rumah saya. Dapat tak 27? Dapat. Jemaah macam mana dapat? Tapi dekat masjid dapat 27 juga. Tapi dia punya nilai tak sama kata para alim ulama. Ibaratnya kalau dekat rumah tu 27 ringgit Malaysia. Kalau dekat masjid ibaratnya pound sterling. Pound sterling duit mana? London, ya. Duit London. Selain daripada tu juga tuan-tuan, kenapa orang lelaki suruh pergi masjid tu? Terutamanya selain mengejar fadilah, supaya kita ni campur dalam masyarakat. Betul? Jadi dekat masjid ni dapat mengeratkan hubungan ukhuwah Islam dalam masyarakat. Bayangkan kalau satu hari 5 kali bertemu, apa tak rindu? Tiba-tiba kok kan kaci kamal orang teka-teka, golek iya pora. Biasanya orang kat masjid ni tuan-tuan, saya titeni lah pengalaman saya. Nek sembahyang Jumaat, dorongnya neng kono, yo neng kono. Biasanya apa orang? Ya. Nek neng nyandar tiang, yo nyandar tiang. Yo imam lah, di contoh. Yo neng kono. Wes penak neng kono kan. Tapi kadang-kadang kita tertanya, kenapa tak datang ya? Memang kenapa jemaah kita yang seorang Haji Ali ni tak datang ya? Tertanya-tanya. Jadi mengeratkan hubungan dalam masyarakat itu di antara sebabnya kita disuruh solat berjemaah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita dalam masyarakat ni tuan-tuan, ibaratnya kalau orang main bola lah tuan-tuan. Orang kalau main bola seorang seronok tak? Padang besar ada gol, main bola seorang, neng, tumpul gol. Tak seronok. Main bola setidak-tidaknya ada berapa cikgu? 11 orang saya ni kaki bangku tuan-tuan. Memang tak minat bola. Kalau ada lagi badan masa macam ni, jatuh kelebuk. Terbenam dia, rosak dia punya padang. Sebab tu saya tak kasi main. Nanti ustaz kalau lari, tombang-tombang rosak rumput. Sampai hati kau kata macam tu. Jadi tuan-tuan, main bola ni ada 11. Ada keeper, ada striker,
ada wing, sayap kanan, sayap kiri, ada penyerang, betul tak? Semuanya main peranan. Oh, keeper menjaga bola daripada masuk gawang, betul? Penyerang mengkocar-kacirkan pihak musuh, betul? Semua main peranan. Dalam masyarakat itu juga, semua main peranan. Ya, dalam masyarakat ono sing pandai ngaji, ono sepanding nukang, ono sing pandai betulke mikrofon, betul? Ono sing dokter, betul? Ono sing rosai pun ono juga. Kabeh ono. Semuanya mainkan peranan. Kalau dalam ada orang cakap alangkah indahnya kalau dalam masyarakat ni semuanya ustaz. Macam mana kalau semuanya ustaz, siapa nak belajar? Betul tak? Macam main bola tadi, semua main peranan. Dekat masjid ni imam pandai bacaannya, jadi imam. Jangan imam nanti nak betulkan mikrofon. Imam ni pandailah dia contoh. Ilmu dia memang bab bacaan Quran, bab hukum-hukum kan. Bab mikrofon dia tak berapa nak pandai. Bagilah jemaahnya yang pandai bagian mikrofon, betul? Bumbung masjid bocor, takkan suruh Pak Imam. Dia jawab Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tiup aja. Memang boleh dengan keizinan Allah. Dia panggil lah ahli jemaahnya yang pandai menukar, betul? Semua saling memerlukan di antara satu sama lain. Kita jangan sombong. Dan tuan-tuan hadirin hadirat, ibaratnya juga guru saya kata, macam kita tengok drama. Ambil cerita Upin dan Ipin. Kalau dalam kartun Upin tu cuma Upin dan Ipin aja, seronok tak tengok drama tu? Kartun tu. Anak kita buang gadgetnya tu. Apa cerita guru-guru, betul? Ada Opah, ada Kak Ros, ada Timah, ada Dolah, kata bantai itu. Barulah seronok, betul tengok drama, betul tak? Lagi satu dalam masyarakat diingatkan tuan-tuan, kita jangan suka menuding apabila sesuatu perkara yang tak baik berlaku. Ada suatu masalah suka nuding. Ini dia lah tu. Ini dia lah tu. Suka menuding orang. Jangan. Sebab tu ibarat lagu orang-orang dulu. Jangan suka salah menyalah. Macam lagu Bangau Oh Bangau. Betul? Bangau Oh Bangau, kenapa engkau kurus? Betul? Macam mana aku tak kurus, ikan tak timbul-timbul. Betul? Ikan tak timbul dekat parit yuk, carilah ikan kat parit lintang. Betul? Parit lintang. Betul? Ada parit lintang kan? Parit lintang tak ada, cari dekat parit yang di tengah. Jangan salahkan ikan. Ikan pula tanya, oh ikan, kenapa tak timbul-timbul? Macam mana aku nak timbul? Rumput panjang sangat. Betul? Saya lupa lah. Betul lagi ya? Rumput panjang sangat. Oh rumput, kenapa kau panjang sangat? Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku. Kerbau tak makan rumput pun salah ke? Terpulang dia lah, kerbau nak makan tak makan. Betul? Oh kerbau, kenapa kau tak makan rumput? Macam mana aku nak makan rumput? Perut aku sakit. Kan? Kenapa perut sakit? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Sebab hujan turun Katak panggil aku ke apa? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Sembahyang sunat istisqa, betul? Taklah. Kerana katak panggil aku. Oh katak, kenapa kau panggil aku? Kerana ular nak makan aku. Oh ular, kenapa kau panggil katak? Memang makanan aku. Barulah tamat. Kalau ular tu tak ngaku, sampai dinosaur tak habis tu. Jadi kalau ada masalah tuan-tuan, jangan suka menuding. Kita muhasabah diri kita. Apakah kesalahan kita dan apakah sumbangan kita? Okey. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bagaimanakah tuan-tuan kita nak mengenali seseorang itu dengan lebih dekat? Kata para alim ulama, nak kenal seseorang itu dengan lebih dekat ada dengan 3 cara. Macam tuan-tuan kenal saya. Tuan-tuan dah kenal saya belum? Betul-betul tak? Jumpa Ustaz, tapi nalan. Tak beri, waras. Kan? Yuk keras sama-sama. Ya?
Ustaz khabar waras. Wah, kapan buka biro tengah ni? Tengah tukar rumah, tukar pejabat je, tukar pejabat. Itu baru perkenalan aja mukadimah. Kata alim ulama, nak kenal orang dengan lebih dekat dengan 3 cara. Pertama, kita makan bersamanya. Kita makan bersamanya. Wah, nanti ada peluang saya dapat belanja ni. Dah cakap makan bersamanya. Ini contoh je lah tuan-tuan. Tak payah belanja ni. Contoh. Kita kalau makan dengan orang, dapat mengenali seseorang itu lebih dekat. Kata para ulama. Kadang-kadang tuan-tuan kita makan, ada orang badannya kurus. Sekali ambil makan, ambil nasi. Wih, nasi tambah ke ni? Membela ke dia? Badannya kurus, nasinya munjung. Oh, rupa-rupanya kawan kita ni walaupun kurus, selera makan. Kurus badannya munjung, kepek mana? Kau yang orang belesaka pula ni okey. Ya Allah, memang selera makan. Oh, ada time nak bayar tuan-tuan. Ada kawan ni berebut-rebut nak bayar. Aku bayar. Sampai bergaduh nak bayar. Oh, kawan aku ni pemurah. Kan? Kita lebih kenal. Ada pula kawan, time order dia nombor 1. Order, orang biasa order TO, sirap O, ais kan. Dia order apa? Tembikai susu ais. Oh, paling mahal tembikai. Nasi biryani gam, double. Tapi apabila time bayar, mulalah dia nak basuh tangan. Basuh tangan punya lama macam mandikan mayat. Rupanya apa? Dia takut kena bayar. Pertama tuan-tuan, kita dapat mengenali dengan cara makan. Kita makan bersamanya. Yang keduanya tuan-tuan, kata ulama, kita nak mengenali seorang itu lebih dekat, tuan-tuan hadirin hadirat, kita bermalam dengan dia. Jangan pula nanti jumpa perempuan. Yuk kita bermalam malam ni. Pula tak dengan si ibu IT pula. Siapa kata Ustaz Kamal nak kenal mengenal? Janganlah begitu. Yang boleh bermalam lah, yang bukan malamnya jangan. Kita kalau bermalam maksudnya dengan dia, contohnya contohnya macam saya kadang-kadang suka pergi kursus. Jadi kita campur dengan kawan-kawan kita di luar daerah. Kita tak kenal lagi kawan kita tu. Ada kawan kita kadang-kadang bermalam dengan dia. Kalau dia masuk bilik air, alamat kita mandi tahun depan lah. Ada orang macam tu, ya Allah, masuk bilik air lama macam mengalahkan perempuan. Hampir 1 jam. Kita dah tahu dia ni kalau kat bilik air memang lama. Ada kita bermalam dengan dia. Dia punya spender sangkut dekat spender pula. Dia punya tuala sangkut dekat tingkap. Dia punya kain jatuh dekat lantai. Kemroh betul. Kan? Kita dapat mengenali lebih rapat. Macam suami isteri pun gitu juga. Masa tunang macam jaga kebersihan. Lepas rapi kok koyo ngono. Kan? Masa tunang, ayah dah panggil ayah. Ayah dah makan. Dah lauk apa sambal tumis? Sianya. Dah kahwin, boleh makan. Kok lain. Kok getak-getak pula. Dengan bermalam kita tahu perangai dia. Yang ketiga, kita nak lebih rapat dengan dia, kata para alim ulama, kita bermusafir dengannya. Kita musafir dengannya tuan-tuan. Kadang-kadang kita sewa band, bayar sama-sama. Mula mandu buat rancak 5 minit semua tidur. Tinggal pemandu seorang je cekal bata. Dengan musafir ni kita lagi kenal seseorang itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dalam kitab Duratul Nasihin ada menyatakan tuan-tuan, dalam hidup bermasyarakat ini tuan-tuan, amalkanlah 4 watak ahli surga. Amalkanlah 4 watak ahli surga. Allah Ta'ala telah menjadikan keturunan Nabi Adam ni, kita semua ni keturunan Nabi Adam, ada 8 watak. 4 watak daripadanya adalah ahli surga, 4 watak daripadanya adalah ahli neraka. Saya yang cerita 4 watak ahli surga je. Lawannya tu ahli neraka. Pertama tanda ahli surga, kata Rasulullah, innallaha ja'ala bani adama ala samani hisal minha arba'un li ahlil jannah.
Sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan keturunan Nabi Adam itu 8 watak. 4 daripadanya adalah watak ahli surga. Pertama, tanda ahli surga tuan-tuan, wajhun malihun. Muka yang manis, muka yang berseri-seri. Ini cara Rasulullah ajak. Nak mengeratkan hubungan sesama manusia, hablum minan nas, amalkan wajhun malihun. Wajah yang manis, wajah yang berseri-seri. Dan dia juga adalah merupakan satu sedekah, iaitu banyakkan senyum. Bukan suruh make up dengan gula. Nanti balik maknya kok make upan karo gula. Kena poyang kok make upan karo gula. Kalau tak ada duit cakap abang belikan. Itulah abang suruh pergi kelas turun neng rumah. Mau sak kamar ngajar, tanda-tanda ahli surga mukanya yang manis. Yo tak make up gula. Abang pun statement orang payah tuku make up cingklong. Nah, biar ikut cingklong ya. Bukan gula, maksudnya mukanya kena manis. Ya, yang lelaki gitu juga. Jangan jumpa ibu IT, akak nak ke mana? Nah, jumpa orang tua buat bodoh je. Jangan. Muka manis ni tuan-tuan dapat mengeratkan hubungan. Lagi-lagi dalam rumah tangga. Saya selalu sebut, kalau orang Jawa ni ada 5 prinsip, 5 ngam. Ngomahi, sediakan rumah. Ngingoni, sediakan makan dan minum. Kalau boleh ada tukang gaji, lagi bagus. Ada tukang gaji? Saya nak offer juga dengan rumah saya tukang gaji. Tapi rumah saya cakap nak yang tua-tua. Saya tak setuju. Kenapa? Abang dah bayar 1,000 lebih, panggil yang tua-tua, nanti angkat pasu dah sakit pinggang. Dah kencing manis, gaul. Awak tu pun dah ada penyakit tu. Abang nak cari yang muda. Dia pun cakap apa? Daripada yang muda, biar saya buat sendiri. Dia tak setuju. Dalam hati saya, selamat duit saya. Nombor 3, ngomahi, ngingoni, ngeloni. Ngeloni tak payah ajar. Memang tahulah semua. Nak berumah tangga kena ada mampu bagi nafkah batin. Kalau no power, cari ubat dulu. Power lemah, cari ubat dulu. Ini tak payah cerita lah. Nanti habis pukul 12 cerita ni. Nombor 14 pula. Kita kalau ni salah pula. Nombor 4, ngayemi. Ngayemi ni tuan-tuan, beri kedamaian. Walaupun kita penat dekat rumah ibu-ibu, yang masak, yang basuh. Gek basuh suale, lanangnya swacin. Lanangnya manusia tapi nggo swacin. Lanangnya kayak buka seluar ditinggal orang dikualik ke. Kojin tu kalau nak lipat berat tuan-tuan ya. Dah awak cilik sampai tonggang langgang dari suara pucuk ni. Nyidai lagi balik ke sel-sel yang masak. Ya kita penat macam mana pun suaminya balik kita damaikan. Assalamualaikum, buka pintu. Itik buka pintu lah ya. Waalaikumsalam, cium tangan abang, peluk abang. Muka senyum. Jangan Assalamualaikum. Buka pintu tak kunci. Tenang aja. Jangan. Kadang-kadang ibu-ibu dengan laki lain, senyum lebar betul. Pak Imam pula. Bang Haji nak ke mana? Alah nak pergi pasar. Hati-hati tau Bang Haji. Dekat Seriku ni ramai orang aksiden Bang Haji. Hati-hati tak. Dengan orang lain lengguk-lengguk suaranya. Dengan suami, abang naik mana tu? Pergi pasar. Balik cepat sikit. Dah selalu belikan kecil-kecil, balik lambat. Bukan di siang terus. Disentak-sentak. Tapi bukan ibu sini itu ngayemi, senyum dengan caranya dengan senyum. Dan yang kelima, ngayomi. Ngayomi, beri pendidikan. Kita nak isi kita buat baik, kita nak isi kita senyum pada suami. Suami kena contoh dulu. Betul? Balik-balik. Ya, pandang abang. Senyum. Kalau tak ada gigi senyum juga. Kenapa ni kok makmur nanti kenapa? Bagi tahu abang. Mesin basuhnya tu macam rosak lah. Masa mesin basuh pun nak masa-masa muka dengan abang. Tak apa, nanti abang betulkan. Kan seronok. Kan betul tak?
Suaminya senyum baik, suka senyum, isterinya pun mudah senyum. Jadi lepas ni jangan pula menghukum orang. Nampak muka masam. Lanjut. Tuan Haji ni ahli neraka. Kenapa? Tuan Haji tak ada wajhun malihun. Muka tak manis, muka masam, ahli neraka. Siapa cakap? Ustaz Kamal. Habis saya. Bukan. Hadis ni tuan-tuan mendorong kita supaya bermanis muka, banyak senyum pada tempat yang betul lah. Ya, nak menentukan surga neraka tu bukan kerja kita. Allah Ta'ala yang tentukan. Sebab itu kata Hasan Basri, Imam Hasan Basri, bukan buat Hasan Basri sebelah kampung. Imam Hasan Basri, seorang tabi'in. Dia kata apa? Tanda orang yang mempunyai akhlak yang mulia ada 3. Akhlak mulia ni memang banyak. Tapi 3 tanda ni kata Hasan Basri, tanda akhlak mulia. Pertama, orang yang dalam masa hidupnya mukanya muka yang manis, mulutnya mulut yang baik. Yang kedua kata Hasan Basri, dalam masa hidupnya dia suka tolong menolong. Nombor 3, dalam masa hidupnya dia tidak suka menyusahkan orang. Ni mentang-mentang kereta besar parking depan pintu masjid. Siapa contoh? Saya lah. Saya pakai saya tengok jumlah sana. Saya tengok penuh aja. Saya cuma nak nyebrang kat sini Kepoten lah. Yang lepas tu saya nak sebelum sana laju. Oh, cacalan juga saya. Jadi saya lalu yang belah sana, kurang sikit. Ya. Parking mentang-mentang kereta wallpaper. Parking depan pintu masjid betul. Fikir-fikirlah, yang masuk masjid ni bukan semua sehat. Ada yang jalannya engkruk kena gaut. Macam yang cakap, minta maaf. Macam saya ni. Parking ya Allah dah nyelit-nyelit. Janganlah nyusahkan orang. Ya, itu contohnya nyusahkan orang lah. Banyak lagi contoh-contoh. Ya, 3 perkara tu amalkan. Yang kedua, tanda ahli surga. Walisanun fasihun. Walisanun fasihun apa? Ucapan yang sopan, ucapan yang baik. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat, sebelum kita bercakap, kita fikir dulu. Jangan janji meletek pula. Jangan janji mengol lah. Ini kadang-kadang main cakap aja. Mesti pulang tu memang gitulah. Dia memang gitu, keturunannya macam tu. Oh iya, memang saya. Oh, cakap. Jangan tuan-tuan. Sebelum kita cakap, fikir dulu. Percakapan itu betul atau tidak? Betul atau tidak, kita kena berdasarkan pada syariat. Sebab itu tuan-tuan, kebanyakan manusia kata Rasulullah masuk neraka kerana apa? 2 lubang. Kebanyakan manusia masuk neraka kerana apa? 2 lubang. 1 lubang antara tulang 2 rahang ni, iaitu cangkem. Betul? 1 lubang lagi antara 2 kelengkang. Faham? Ya, kena jaga. Sebab itu tuan-tuan, di antara yang nak menyelamatkan besok kita dalam kubur, jaga percakapan kita. Tuan-tuan pernah masuk kubur? Pernah lah kalau masukkan orang dalam kubur. Tapi kita masuk naik balik kan. Tuan-tuan, bayangkan siapa yang malam ni, siapa yang duduk kat katil? Ada? Tak payah angkat tangan. Ada yang atas tilam, dia mungkin tilam ni taruh kat lantai ya. Kat katil ni biasa bawah kan ada ruang kan. Cuba malam ni tuan-tuan tidur bawah katil. Omahnya biar tidur atas tilam. Bayangkan omahnya tidur atas tilam, kita dah mati masuk dalam kubur bawah katil. Omah kita tidur sedap-sedap atas tilam dekat dunia. Bayangkan tuan-tuan bawah tilam, matikan lampu, agak-agak macam mana? Tak ada kipas, tak ada aircon. Kita bangun terjaduk, betul? Panas tak agak-agak bawah tilam tu? Panas. Masa tu kalau kita nak bangun tak tahan, boleh tak? Boleh tak nak bangun? Ada orang marah ke tak? Wis orang tahan, rupa ni 10 minit koyoki wis koyong ini yo. Ning kubur piye yo. Orang tahan lah, orang betah ku. Boleh keluar tak? Boleh tak? Ya boleh tu orang tilam kita, siapa nak marah? Macam tak ada kerja abang ni. Buang tepiat ke apa? Ini testing lah yang. Itu baru bawah tilam. Kita tak tahan boleh keluar daripada katil tu, betul tak? Besok kita masuk dalam kubur, tak tahan macam mana? Mereka nak balik.
Ikat. Nak balik. Agak-agak. Kalau minta izin pun boleh balik ke? Boleh balik tak tuan? Tak boleh. Kalau diizinkan pun, kalau balik pun, agak-agak yang ahli rumah tu nak terima ke? Oh, waten kapeh. Dia antara yang melamatkan kita dalam siksaan kubur, tuan-tuan. Kita jagalah mulut kita ketika hidup di dunia. Jangan suka mengadu domba, mengumpat orang, menzalimi orang, memfitnah orang. Besok dia azab dalam kubur, tuan-tuan. Yang mana, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya, dalam kubur ni soalannya tak banyak. Ada 6 aja. Dekat dunia periksa banyak tak? Ustaz Kazim cakap banyak tak? Banyak dunia. UPSR, SDEA, PT3, SDKA, SPM, diploma, betul? Kelas memandu, kan? Banyak periksa tak apa. Tapi kalau tak lulus pun boleh hidup tak? Dengan izin Allah boleh hidup. Kalau soalan dah jahaz, soalan 1 boleh jawab, boleh jawab. Soalan 2 tak jawab, boleh skip tak? Boleh lompat tak? Boleh. Nombor 3 boleh jawab, nombor 4 boleh jawab, nombor 5 tak boleh jawab, tolak, skip. Nombor 6 boleh. Boleh. Soal kubur boleh skip. Tak boleh, tuan-tuan. Jadi nak menyelamatkannya tu, kita jaga lidah kita, tuan-tuan. Pastikan lidah kita ni, tuan-tuan, bercakap benda yang baik, dan kemudian ringankan lidah kita ini untuk berzikir. Kita kadang-kadang berzikir lepas sembahyang tu, dah insap belum? Beritahu lepas sembahyang kita baca subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Lepas tu baca tutup 1 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah macam ahli surga. Memang betul lah. Tapi kalau orang-orang tasawuf, orang-orang ahli makrifat mengenali Allah, bukan 30, 60, 100, tuan-tuan. Sehingga napasnya pun zikir. Allahu, Allahu, Allahu. Sebab itu, tuan-tuan hadirin, tuan-tuan kalau buka kitab Kasfu Asrar yang disusun oleh As-Solih Al-Mankabau, kan ada 4 perkara. Pertama, fardu dahulu fardu. Fardu dahulu fardu. Apa maksud itu? Fardu dahulu fardu. Saya bingung ngomong apa, Cik Kuning ngomong fardu dahulu fardu. Saya terbayang faradat dal hawa lawa faradat. Rupanya menuntut ilmu. Kita nak solat fardu ni, sebelum solat kena ada ilmu, betul? Menuntut ilmu fardu tak? Fardu. Nak pergi haji kena ada ilmu. Jadi fardu dahulu fardu tu maksudnya menuntut ilmu. Jangan lupa 3 ilmu ni. Ilmu akidah, ilmu ibadat, ilmu akhlak dan tasawuf. 3 ni kena belajar. Ya. Nombor 2, fardu dalam fardu. Fardu dalam fardu. Maksudnya, tuan-tuan, kita solat ini, ya, hati kita kena hadirkan Allah. Maksudnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fardu antara fardu. Fardu antara fardu. Fardu antara fardu ni maksudnya penapasan kita. Setiap penapasan kita, tarik, sedut, 1 jam kita napas berapa kali? Pernah kira? Cuba kira. Setengah ulama menyatakan ada 186 kali. 24 jam 4,320 kali lah gitu. Kalau boleh setiap penapasan kita tu kita ingat kepada Allah. Sebab tu lepas sembahyang, walaupun doa ni macam pendek, tapi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta tolong kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku supaya zikir, ingat padamu, sentiasa bersyukur padamu, dan sentiasa memperbaiki amal ibadah kita ini biar kerana Allah. Yang ketiganya, yang keempat, fardu kemudian fardu. Setelah kita melakukan perkara yang difardukan oleh Allah, kita berazam nak buat fardu yang lain. Contohnya kita selepas sembahyang fardu maghrib ni, kita berazam nak buat solat fardu isya.
Lepas sembahyang fardu isyak kita berazam nak buat fardu solat subuh. Itu. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat, mudah-mudahan lidah kita ini dibasahi dengan zikrullah. Ya, dah insya ya. Azan dulu kita sambung sikit lagi. Allahu Akbar. La haula wala quwwata Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu wa imati sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam wa ba'asmukum mahmudan ladzi wa'atahu innaka la tuliful mi'ad. Allahumma fil li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Amin ya Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi lidah yang baik ni adalah tanda ahli surga, ya. Sebab itu tuan-tuan, bagaimana cara kita supaya mengeratkan lagi kasih sayang dengan lidah? Contohnya tuan-tuan kata para alim ulama, nak mengeratkan hubungan ni, jaga lidah. Kalaulah sahabat kita ataupun saudara kita menerima satu nikmat, kita ucapkan annah tahu. Bukan annah tahu itu. Contohnya lah tuan-tuan, A dengan B ni niaga nasi lemak. A dengan B niaga nasi lemak, tempat yang sama, cuma pintu yang berbeza. A jual nasi lemak, B pun jual nasi lemak. Dua-dua bawa 2 bakul nasi lemak. Contoh, ni mudah nak faham lah. Tiba-tiba yang B ni baru setengah jam, nasi lemaknya 2 bakul dah habis. Yang si A tadi 1 bakul tak habis-habis. Sebaik-baiknya saudara kita yang si B tu jual nasi lemak je dah habis kan? Sebaik-baiknya si A pun jumpa, alhamdulillah, tahniah, nasi lemaknya dah habis jual. Agak berat nak cakap macam tu tuan-tuan. Apa yo? Kok isontek lo? Sambal aku lebih enak lo. Ki orang belum kat lagi. Semacam-macam pun.
Jangan. Kawan kita terima nikmat, satu nikmat, ucapkan ucapkan tahniah. Kita ni tengah, contohnya diuji, turun sikit harga. Tiba-tiba tengah susah nak bayar rotek. Kita nak bayar rotek kereta pun susah. Tiba-tiba jirannya sebelah beli kereta baru. Wildfire ya? Kita pergi rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahniah, dapat beli kereta baru. Tahniah. Macam tu. InsyaAllah dengan kita ucap tahniah tu tuan-tuan, mengikis sifat hasad. Hasad ni apa? Singkatannya SMS. Apa SMS? Bukan WhatsApp tu, bukan SMS handphone. Hasad ni SMS, suka melihat susah. Dia suka melihat orang susah. Jirannya keretanya kena tarik wan tak bayar ditarik, suka dia. Ataupun suka senang melihat susah, susah melihat orang senang. Tu SMS, itu orang hasad. Jadi tuan-tuan, nak mengikis hasad ni, dia akannya ucapkan tahniah. Dan orang-orang kita ni kalau dipuji orang puji, kita jangan lupa Allah. Tuan, macam mana tuan mentadbir masjid ni ya? Ini contoh ya, bukan posisi ni, jangan kecil hati pula. Contoh. Macam mana tuan mentadbir masjid ni, boleh buat kelas setiap hari, orang ramai datang. Masjid ada aircon. Bersih, dia punya landscape. Kaya ni, semua jawatan kuasa ni semua bekas-bekas pencen pengurusan. Ada yang jusap pun ada. Saya kalau mesuarat memang ada minitnya. Kalau balik terus pecat aja. Saya memang sungguh disiplin macam askar. Mana Allahnya? Patutnya macam mana kau mentadbir masjid? Alhamdulillah, dengan izin Allah, berkat dari segi kerjasama semua. Macam pengurusi sini lah, contohnya gitu. Ataupun tuan-tuan bertani, kau macam mana tanam tenas MB tu, tanam pokok terung, terungnya banyak buahnya, MB tu nya besar-besar, aku nanam cilik-cilik sekepel-sekepel. Tengoklah orang. Aku kursus dengan pejabat pertanian, sana kemari, beribu-ribu habis duit aku. Aku baja, tak mainlah baja-baja kat kedai tu RM2.40. Baja aku standard punya. Mana Allahnya? Patut jawab, dengan izin Allah, Alhamdulillah. Gitulah. Anak kau semua pandai-pandai lah. Memanglah, keturunan aku memang pandai-pandai semua. Jangan. Engkau, haji, umur dah 80 tahun, boleh pergi masjid, naik motor tak pakai cermin mata, pakai handphone Apple. Hebat betul lah Tuan Haji. Biasalah. Mbah saya umurnya 100 tahun semua. Jangan. Setidaknya jawab Alhamdulillah, dengan izin Allah, haji ni umur panjang. Doakanlah ya, mudah-mudahan atuk ni dipanjangkan umur dalam keimanan, dan atuk doakan cucu pun dalam keimanan dipanjangkan umur, dapat beramal ibadah. Beza tak jawapannya? Beza tak? Beza tuan-tuan. Ya. Pertama tuan-tuan, nak mengikis sifat hasad, ucapkan tahniah. Nombor 3 tuan-tuan, tanda ahli surga, wayadun sahiyun, tangan yang enteng. Jangan balik nanti isinya ditampar. Kenapa? Ustaz Kamal cakap tadi, tangan ahli surga tangannya ringan. Jadi apa? Tampar je lah. Tangan yang ringan ni maksudnya tangan yang suka membuat kebajikan, dermawan, suka bersedekah. Itu tanda ahli surga. Sebab itu tuan-tuan, di antara amalan-amalan yang boleh memanjangkan umur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu anna yumiddallahu lahu fi umurihi wa yuwassi'a lahu fi rizqihi wa yadfa'u anhu maitata su'i falyattaqillaha wal yasir rahimah. Rawahu Imam Ahmad 1171 dan At-Tabrani. Sesiapa yang ingin umurnya panjang. Umur panjang ni tuan-tuan, ibaratnya umurnya garik telung dino. Allah Ta'ala dawa ke sampai 30 tahun. Tapi pasti ni mati juga.
cuma maju mundur. Umurnya panjang, patutnya tinggal 3 hari jadi 30 tahun. Ataupun kata ulama umurnya panjang walaupun umurnya pendek, tapi kebaikannya disebut. Ya Allah, Kang Kaji Marto kok wis ninggal. Wapi lo wonge. Nek ne masjid dia sing balik keri, dia lah sing basuh pinggan, yo sing masak. Kadang-kadang time dia hidup kita tak nampak tau. Betul. Sekali wis dah ono gek ketok kaapiane. Itu tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan soleh. Ada ulama umurnya panjang, walaupun umurnya tak panjang, tapi kebaikannya dicatat oleh para malaikat sehingga hari kiamat. Jadi apakah amalan-amalan yang boleh memanjangkan umur kata Rasulullah dan mendapat rezeki yang luas dan dapat menolak bala? Kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah dan hubungkanlah silaturahmi. Adik-beradik jangan gatuh. Silaturahmi ni yang ada kaitan dengan rahim ibu kita. Adik mak saudara, adik beradik, bapak saudara. Kita kena buat baik. Ni kadang-kadang dengan orang lain bagus, betul. Dengan kawan, meja sana, abang bayar. Baguslah tu. Oh, dengan adik beradik berkira betul. Bang Long nak pinjam. Laju juga. Bang Long, abang adik nak pinjam 1,000 anak kita nak masuk you kurang duit. Masa ni cetak duit dia ngomong. Janganlah. Dengan hubungan silaturahmi ni kena jaga. Ukhuwah macam kita ni ukhuwah Islam kena jaga. Sebab ada satu kisah sikit lagi dalam zaman Nabi Daud. Saya terbaca dalam kitab Sirah Salikin. Satu masa ni Nabi Daud jumpa dengan malaikat Israel. Malaikat Israel ni tugasnya apa? Malaikat Israel cabut nyawa. Jadi Nabi Daud pun tanya, wahai malaikat Israel, kamu ni tugasnya cabut nyawa ya? Ya. Saya nak tanya, saudara saya sebelah hadapan tu umurnya garek pirang dino? Saya tunjuk sana takut pula. Lah. Saudara saya wahai Nabi Daud umurnya garek pirang dino? Saya tunjuk sana ibu pula takut. Lalu malaikat Israel tugasnya cabut nyawa. Didelok. Oh, wahai Nabi Daud, saudara kamu ni umurnya garek 6 dino. Tinggal 6 hari. Lalu diceritakan berpisahlah Nabi Daud dengan malaikat Israel. Wah, saudaraku ni 6 dino wis arep ninggal loh. Ano sing gali liang yo, standby. Telok ni ana wong ninggal loh. Ya ibaratnya begitulah. Apabila dah masuk hari ke-6, Nabi Daud tengok saudaranya. Lebar subuh ya orang ninggal. Lebar sarapan ning arep ngono ya orang ninggal. Lebar luhur ya orang ninggal. Lebar asar ya orang ninggal. Sampai mlebu maghrib, masuk hari yang ke-7 kok orang ninggal. Masuk hari yang ke-8 kok orang meninggal. Masuk yang hari ke-9 dia orang meninggal. Hari yang ke-10 dia tak meninggal. Hari yang ke-11 tak meninggal. Hari yang ke-12 tak meninggal. Hari 13 tak meninggal. Hari 14 tak meninggal. Hari 15 tak meninggal. Hari 16 tak meninggal. Ini kalau saya cerita ni sampai besok pagi pun boleh. Tuan pun tidur semua. Senang cerita dah sebulan tak meninggal, 2 bulan tak meninggal, setahun tak meninggal, 2 tahun tak meninggal. Kata orang Jawa batin. Batin tu batin. Cakap dalam hati. Malaikat Israel ni silap tengok orang agaknya. Katanya umurnya tinggal 6 hari. Ini wis 2 tahun kok orang meninggal. Diceritakan tuan-tuan, 20 tahun baru meninggal. Sepatutnya umurnya garek 6 dino, tapi Allah Ta'ala dawak ke umurnya sampai 20 tahun gek meninggal. Lalu Nabi Daud pun bertanya pada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, kamu kata umur saudara aku tu garek 6 dino, tapi apa dah jadi ni sampai 20 tahun gek meninggal? Kau silap apa? Tapi tak kata Jawa. Ni bahasa saya nak mudahkan tuan-tuan. Kau silap ke wahai malaikat Israel? Kata malaikat Israel, aku tak silap wahai Nabi Daud. Memang sepatutnya Allah Ta'ala bagi tahu pada awalnya dicatat dekat Lauh Mahfuz. Dia tinggal 6 hari. Tapi masanya Allah Ta'ala tak bagi tahu lagi. Lepas subuh ke, lepas ngeteh ke, dia tak bagi tahu. Apabila nak masuk hari terbenam yang ke-7, Allah Ta'ala perintahkan tu, tangguhkanlah untuk menyabut nyawa saudara Nabi Daud. Lalu Nabi Daud tanya apa?
apakah amalan saudaraku itu sehingga dipanjangkan umurnya? Apa sebabnya amalan? Pertama, saudaramu Nabi Daud dalam masa hidupnya dia berbuat baik pada ibu bapa. Ini saya ingatkanlah. Saya dah tak ada bapa, ada ibu je. Itu pun kadang-kadang isinya baru satu. Pun balik seminggu sekali aja. Ya Allah, sedih. Tadi telefon saya. Ya Allah, malam ni ngajar pun mulut buang. Ya Allah, apa aku tak aman, ya Allah. Allah. Mungkin kalau dua lagi rajin katnya ya. Oh no, ayalah sedih contohlah. Jangan marah ibu-ibu gurau aja tuan-tuan ya. Buat baik dengan ibu. Ini dengan ibu jangan berkira. Isteri pun gitu juga, ingatkan suami. Bang, abang dah lama tak balik rumah ibu. Ingatkan. Ini kadang-kadang suaminya bawa ikan. Abang tu berikan sampai dua bungkus ni untuk siapa ni? Abang senyap-senyap ya. Ada perempuan simpanan. Astaghfirullahaladzim. Ini untuk mak saya. Untuk mak dibelikan. Sawitnya banyak. Kalau cucu ni lokek orang pernah nyiprat. Paham? Kalau putu ni lokek orang pernah nyiprat. Paham tak nyiprat? Tak pernah kasih toko iwak. Jangan. Istrinya patut cakap, abang belikan ikan mak. Ya Allah, Alhamdulillah. Baru ayang nak cakap tadi. Abang dah faham. Bang nak bawa mana tu? Nak bawa kasih mak. Ya Allah bang, janganlah bagi mentas ya nama. Mak tu tangannya dah bujutan. Kok suruh siang ikan apa? Biar ayang masak. Nanti dah masak kita pergi sama-sama ya. Jempol ibu-ibu. Jempol. Ya Allah. Jangan berkira. Nak keluarkan duit pergi hantar klinik, buat tahu je, time bayar buat tak tahu. Dia tahu bapaknya sawitnya banyak. Jangan pergi keluarkan duit kita. Berapa banyak dia dah korban untuk kita. Daripada lahir sampai sekarang. Dia pernah claim tak? Ubat yang diberi pernah claim? Dulu tak pakai pampers. Sekarang pakai pampers. Dia claim tak pampersnya? Tak pernah claim pun. Dan saudara Nabi Daud ni tuan-tuan, bukan setakat buat baik pada mak bapak. Dia buat baik pada jiran, kerabat-kerabat yang dekat dengan jauh. Dia buat baik dengan jiran-jiran. Ziarah menziarahi. Yang cakap ni terutamanya, pergi pukul 6.30 pagi, baliknya 11 malam. Macam mana nak ziarah jiran? Saya kadang-kadang, ya Allah sedihnya saya. Jirannya sakit, nanti dulu. Akhirnya meninggal tuan-tuan. Ya Allah. Ziarah. Rupa-rupanya Nabi Daud ni saudara Nabi panjang umur kerana dalam hidupnya buat baik dan suka menghubungkan silaturahmi dan menghubungkan ukhuwah Islam. Sebab itu di antara cara-cara tuan-tuan untuk merapatkan kasih sayang, kita suruh ziarah menziarahi. Sebab tu rumah apa yang paling diberkati oleh Allah selepas masjid dan surau? Rumah apa yang diberkati oleh Allah selepas masjid dan surau? Iaitu kata ulama, rumah yang sering didatangi oleh tetamu. Kita kena risau kalau rumah kita dah lama tetamu tak datang. Jangan suka. Selamat yang raya haji adik-beradik abang tak balik. Sebab semuanya ada buat korban masing-masing, korban sunat. Jadi dia tak balik. Selamat minyak kita 5 kilo. Dia tak balik selamat 5 kilo. Lagi satu saudara anak awak tu baik tak balik juga. Anak saudara kita tu bukan letih diam, macam boboi kuasa 5. Kan ada anak, saya pun ada anak tuan-tuan, anak kembar. Datang rumah orang, masuk mesin basuh, masuk apa peti ais, kan ada. Masuk periuk, betul tak? Lepas tu berkecah balik aja. Aduh, jangan tuan-tuan. Jangan mengeluh. Tetamu yang datang, 1% tetamu, 1%, cakap bahasa Inggeris pula. 1% ni, seorang tetamu bawa 1000 rahmat, bawa 1000 berkat. Kalau ada satu band datang rumah kita, Masya Allah, tabarakallah, bawa rahmat, bawa berkat. Dan orang Nabi siapakah di antara kisah dalam Quran, contoh yang terbaik melayan tetamu? Rasulullah tu mana tentu. Tuan-tuan nanti buka ayat Zuriyat. Ayat 20 ayat berikut surah Az-Zariyat ayat 25 hingga ayat 26 ya. Ayat 25 hingga ayat 28. Macam mana Nabi Ibrahim melayan tetamu. Saya selalu ingatkan isteri saya. Tetamu datang, Nabi Ibrahim aja apa? Pertama, jangan lengah-lengahkan keluar air.
jamuan, melainkan bulan Ramadan. Contohnya macam masjid ni, saya duduk aja air dah ada, infak lagi ni. Ini yang jempol. Ni kalau air fresh sore lagi jempol. Taklah, dulu je gurau aja. Melampau betul tadi. Panggil lagi. Gurau lah tuan-tuan. Dah syukur lah ni. Jangan lambat-lambat. Ini kadang-kadang jumpa pasal kawannya satu maktab pergi haji. Yuk mampir rumah aku ngarep air. Sampai dia cerita, sampai ngesak-ngesak. Air tak keluar. Nombor 2, jangan ditarik. Jangan ditarik tu. Arep ngombe, arep sarapan. Melainkan kalau dia datang tu, biasa orang puasa 10 Muharram contohnya, tanya, minta maaf, Haji puasa tak dia ni? Tak apa kalau belum puasa. Yang biasanya puasa sunat tak apa. Jangan ditarik. Nombor 3, kata Nabi Ibrahim, jangan diuar-uarkan jamuannya. Kan kita orang Jawa biasa, kalau ada 5, dah pukul 9 ni. Kalau ada 5 orang anak, pengantin sekali buat 1 bilik. 5 orang anak, ada 5 bilik, betul? Biasanya. Akhirnya anak tu semua dibawa orang segeden-geden umat garik wong loro. Faham? Ngantenan baru nino-nino. Rumahnya besar, tetamunya datang. Suaminya yang nyambut dekat depan. Nak pergi belakang malas. Isterinya dekat belakang, jerit aja. Makmu, jerit. Gawe ke kopi gebres yo. Karo jemput-jemputnya sing orang tak mau isu. Atau ke ngarep. Dari segi adabnya tak baik. Nabi Ibrahim ada tetamu datang, walaupun ada isteri, Nabi Ibrahim masuk dalam rumah, ibaratnya dapur, dia keluar bawa sendiri anak sapi betina yang gemuk dipanggang. Yang datang tu sebenarnya malaikat. Nak cerita tu next month. Next month. Itu panjang. Tengok dia nak keluar. Satu lagi nombor 4, dah disediakan. Kalau makan, dekat-dekatkan lauknya. Lagi-lagi dia pakai jubah. Lauknya mungkin ada yang favorite, ya. Kalau kita makan, ambil lauk yang dekat ikut sunnahnya. Kadang-kadang lauk jauh, sampai menungging-nungging nak ambil lauk. Kita tuan rumah dekatkan. Dan kalau dah dihidangkan, persilakan makan. Pandailah ustaz. Wis disaca ni mangan orang mangannya kono. Jangan. Itu adabnya dalam Quran aja. Persilakan makan. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, tak habis-habis air, tak habis-habis. Dan yang ini air sekali tuan-tuan, jangan takut. Yang keempat, tadi belum habis kan? Baru 3. Yang keempat, wa qalbun taqiyun. Tanda watak ahli surga, hatinya pertama adalah takwa kepada Allah. Hati pertamanya Allah, bukan makhluk. Ya, pertama di hati kita adalah Allah, bukan makhluk. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Isinya bang, malas harap masak. Yuk kita makan asam pedas neng bandar. Aku bayar. Anak ekek bank in kan duit 1K. 1K berapa? 1.000. Abang lambat, abang bayar. Wah, ini nak sembahyang zuhur jemaah ke? Nak layan isteri? Makan asam pedas. Agak-agak mana? Kalau tuan-tuan pertama hati, dia dulu kan sembahyang dulu. Yolah yang arep mangan ki kapan-kapan yo keneng. Yo kita sembahyang dhisik. Kalau baru yo kita mangan. Yo. Ngono. Nak contoh lain tak balik-balik tuan-tuan ni. Jadi setakat itu saja. Kalau disilap dan salah ada dimaafkan. Dan saya buat kali minta tolong bagikan ni kita ni. Tak tolong bagikan. Dia adakannya. Okey, kita sini pilih aja. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Pertama, saya tunjukkan satu ya. Yang pertama tuan-tuan, amalan. Ini amalan yang ditulis oleh Wasaul Afra wa Isbaul Falah, yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, tuan-tuan. Pertama tu bacaan selepas sembahyang. InsyaAllah kita meniti titian sirat dipendekkan ya. Hanya 4 hasta dengan keizinan Allah. Amalkanlah doa ini setiap kali lepas sembahyang baca
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Ada di bawah tu. Dan kemudian tuan-tuan, bacalah ayat kursi setiap kali selepas sembahyang fardu. Ada majlis ilmu ke ada apa, ayat kursi jangan tinggal. Kalau tuan-tuan lepas sembahyang fardu ada hal nak hantarkan anak tuition ke apa, lepas sambil naik motor tu lepas sembahyang, baca ayat kursi, jangan ditinggalkan. Kerana di antara fadilatnya mempercepatkan masuk dalam surga. Nombor 3, tuan-tuan, selepas kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita sunat sapu tangan, baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma azhab anil hamma wal hazan. Lepas tu sebelum istighfar disunatkan membaca surah Al-Isra, ya. Alhamdulillahillazi lam yattahis walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Ini sebelum kita istighfar. Ganjarannya tuan-tuan, baginya pahala umpama 7 petala langit dan 7 petala bumi dan apa yang ada di antara sekaliannya. Dan kemudian tuan-tuan, bacalah doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan dipermudahkan mendapat syafaat Nabi. Ya, mudah-mudahan dipermudahkan mendapat syafaat Nabi, tuan-tuan. Yang sebelah bawah tu tuan-tuan, ya. Allahumma a'ti Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarah. Itu macam ada yang terputus teks ni, tak nampak, ya. Wa fil muqarrabina syarah. Ya, tuan-tuan amalkan ni dalam doa, mudah-mudahan besok dipermudahkan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina sarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa aminus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.